Kenapa tema lebih baik cegah dipilih sebagai tema bagi sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan bagi tahun ini? Tema ini dipilih sejajar dengan visi Dadah Terkawal 2025 yang mana kita sarankan mencegah itu lebih baik daripada merawat. Isu penyalahgunaan dadah merupakan masalah kita bersamalah. Ia perlu ditangani dengan menggunakan pendekatan bersepadu pelbagai pihak, pelbagai disiplin dan juga komprehensif. Mencegah lebih baik dari mengubati. Saya rasa perasaan ini semua orang dah tahu telah menjadi pengetahuan umum, tetapi sejauh mana ia dilakukan dalam kehidupan seharian individu, keluarga dan juga komuniti. Tahun 2021, tema lebih baik cegah dizahirkan kerana ia merupakan tindakan awalan yang boleh dimulakan oleh ibu bapa dan bermula di rumah. Sesuai dengan konsep kita jaga kita dan pergerakan kita terhad kerana Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Banyak masa yang diluangkan di rumah. Ambil peluang memberi perhatian kepada anak-anak, bentuk semula nilai dan adab dalam keluarga, mengisi ruang kosong hubungan ibu bapa dan anak-anak. Ia merupakan usaha yang akan melindungi, menangguh serta memberhentikan perbuatan sekiranya anak-anak ataupun individu sudah mula mencari dan mencuba sesuatu perbuatan berisiko berkaitan pelancongan sosial serta penyalahgunaan dadah. Jika peranan ini dimainkan oleh semua ahli keluarga, khususnya ibu bapa, kami percaya dalam apa jua situasi berisiko anak-anak atau individu dapat mengatasinya. Ia adalah usaha untuk melindungi individu, keluarga serta komuniti daripada situasi yang berisiko hingga terjebak dalam isu pelancongan sosial serta penyalahgunaan substan ataupun dadah. Jika tidak dicegah, ia memberi kesan kepada sosial, kesihatan serta keselamatan. Orang isap pi kuda ni jadi ketagih ke robu abu banyak. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, betul, pil kuda adalah jenis dadah yang paling banyak digunakan ataupun disalahgunakan di negeri Terengganu lah. Okey, pil kuda ni adalah sejenis dadah yang terhasil daripada campuran gabungan dadah jenis perangsang. Dua bahan utama dalam penghasilan amfetamin ni adalah kafein dan juga metamfetamin atau dikenali sebagai crystal meth. Dadah ini asalnya dicipta untuk diberikan kepada kuda supaya memperolehi tenaga lebih untuk melakukan kerja-kerja berat. Tetapi sekarang telah disalahgunakan oleh manusia. Okey, pil kuda ni adalah jenis dadah yang sangat famous dan masyhur di Asia Tenggara. Dihasilkan di segitiga emas persempadanan Thailand, Myanmar dan Laos. Dah lama, sejak 1996. Ia dipanggil Yaba ataupun pil gila, Yama pil kuda atau Yakayan pil kerja keras dalam bahasa Siam ataupun bahasa Thailand. Okey, bahan-bahan lain yang digunakan untuk menghasilkan pil kuda ialah bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya seperti formic acid, ammonium fumate atau formamide, toluene, hydrochloric acid, pseudoephedrine, red phosphorus, sodium hydroxide, sulfuric acid dan banyak lagi lah bahan-bahan kimia yang dicampur untuk di dalam penghasilan pil kuda inilah. Apa orang terlibat dengan dadah boleh bertindak agresif sampai boleh membunuh ni? Kepada yang bertanya, okey, pengambilan dadah sintetik seperti metamfetamin atau meth mengundang kesan amat buruk lah. Okey, meth ni boleh merosakkan otak. Kajian neuroscience contohnya mendapati kesan pengambilannya selama 3 bulan adalah lebih teruk dari dadah kokain. Meth juga dikenali ataupun dipanggil crystal meth, speed, tina dan ice. Ada yang diambil secara serbuk, pil, hidu, malah ada yang menyuntik dadah jenis metamfetamin ni lah. Pengambilan dadah sintetik akan mengganggu sistem fungsi otak kita lah. Boleh membawa kepada masalah mental seperti kemurungan, skizofrenia, bipolar, personality antisocial serta kecelaruan tingkah laku. Contoh lain kesan pengambilan meth ini adalah drug-induced psychosis ataupun DIP. DIP boleh menyebabkan seseorang akan hilang pertimbangan, tak berada dalam realiti ataupun nyata. Dia mendengar suara, mengalami halusinasi, delusi serta paranoia.
Ada ketikanya suara yang didengar tu mengarahkan mereka untuk bunuh orang yang disayangi ataupun dikenali. Yang ini yang sangat bahayalah. Alasannya orang yang mereka sayangi itu akan bunuh mereka. Pengambilan dadah sintetik ini juga mengganggu kemampuan untuk mengawal emosi seseorang individu ataupun penyalahgunanya lah. Contohnya, andai sesuatu yang diminta tidak diberi, ia mengundang kemarahan melampau hingga hilang pertimbangan. Natijahnya keluarga sendiri diamuk, dicedera, malah ada yang sanggup sampai membunuh ahli keluarga sendiri. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kami sebagai penduduk kampung dalam mengenai masalah dadah? Terima kasih. Sekiranya anda seorang jiran atau komuniti, boleh amalkanlah teknik jiran atau komuniti hebat ni lah. Okey, yang pertama H, kita ambil daripada perkataan hebat ni, H iaitu harmoni. So komuniti akan hidup harmoni dan sejahtera sekiranya setiap ahli komuniti menyokong segala usaha dan sama-sama bertindak bagi mengekalkan keharmonian antara satu sama lain. Okey, yang kedua E, empathy. So masyarakat akan lebih sensitif dan memahami antara satu sama lain sekiranya pemimpin dalam komuniti itu aktif dalam memastikan kesejahteraan komunitinya. Okey, yang ketiga pula iaitu B, bekerjasama. Okey, bekerjasama ni dapat melahirkan komuniti yang bersatu padu sekiranya komuniti mempunyai pengetahuan dan mengambil tanggungjawab dan sama-sama mengatasi isu dan masalah dalam komuniti tersebutlah. Okey, untuk yang keempat adalah A ataupun aktif. So komuniti hendaklah sentiasa aktif seperti menganjurkan program-program yang dapat menangani masalah pelancongan sosial untuk kanak-kanak dan remaja di peringkat komuniti tersebut. Okey, yang terakhir sekali iaitu T ataupun terurus. Oleh itu, dengan mengamalkan prinsip ini, kehidupan masyarakat kita akan lebih terurus.